أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, keberkatan, kehidupan dan segala yang telah diberikan dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, dapat sama-sama kita mendirikan salat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita sambung, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama mengenal, memahami ataupun menghayati sedikit daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kita nikmat dan dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana Ar-Rahman disebutkan sebagai Al-Mun'im bijalail ni'am, wa Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Inilah perbahasan kepada nama-nama Allah. Apabila disandarkan kepada nikmat dan syukur, maka kita akan melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Oleh sebab itu, saya teringat bila sebut syukur, bila sebut nikmat ini, tuan-tuan, pernah saya terbaca di dalam satu kitab berkenaan dengan perbualan Allah dengan malaikat. Allah, apabila satu kaum itu melakukan maksiat, melakukan dosa dan kesalahan, maka malaikat tidak tahan melihat perbuatan itu, perkara itu. Maka malaikat berkata, ya Allah, kaum yang kau cipta ini selalu bermaksiat kepada engkau, selalu menyekutukan engkau, selalu membunuh rasul-rasul engkau, mendustakan ayat-ayat engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala diamkan, Allah Subhanahu wa taala biarkan. Ini hamba-Ku dengan aku. Inilah urusan hamba-Ku dengan aku, jangan engkau apa-apakan. Sehingga banyak kali malaikat ulang-alik menceritakan kepada Allah perkara tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan satu perkara, wahai malaikat, sesungguhnya ini adalah makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaan aku. Sekiranya itu yang berlaku kepada diri engkau, nescaya engkau akan ada rasa rahmah, kasih sayang kepada makhluk yang engkau ciptakan. Dan aku adalah Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memberikan nikmat sama ada kepada orang yang Islam, yang orang yang beriman kepada aku, ataupun orang yang kafir, orang yang musyrik, yang tidak beriman kepada aku. Berapa banyak, tuan-tuan, kita tengok orang-orang kafir boleh lagi hidup, minum, makan macam biasa hidup, boleh lagi bernafas, dapat nikmat-nikmat yang kadang-kadang kita tengok orang Islam pun tak dapat nikmat tu.
nikmat-nikmat keamanan, nikmat-nikmat sejahtera yang berlaku dekat Palestin, orang Islam huru-hara. Tengok dekat US, tengok dekat Amerika contoh, tempat-tempat yang kebanyakannya orang-orang yang bukan Islam. Masya Allah, tengok dorang aman je, kaya pula tu, penuh dengan teknologi yang terkini. Tetapi itu bukanlah tolak ukurnya kasih sayang Allah. Akan tapi Allah berikan kasih sayang hanya sekadar untuk di dunia saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung kepada pengajian kita ataupun perkongsian kita yang telah kita mulakan pada dua bulan lepas, tak silap saya. 2 bulan lepas, lama dah tuan-tuan. Mungkin ada yang lupa, ada yang ingat lah. Jadi saya sukalah untuk kita ingatkan kembali apa telah yang kita kongsikan bersama pada 2 bulan yang lepas berkenaan dengan tadabbur dan tafsir. Apakah perbezaan di antara keduanya? Sebab untuk saya punya slot perkongsian ilmu ini, saya lebih kepada tadabbur Al-Quran dan tidaklah pula kepada tafsir. Jadi sama-sama kita mengulang kaji kembali. Apakah maksud tadabbur? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalil kepada tadabbur ni dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 3 kali. Kalau tuan-tuan memperhatikan di dalam Al-Quran, Allah menyebut di dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Di dalam surah yang lain Allah menyebutkan afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Di dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, Allah menyebutkan dabbara ataupun tadabbaru, yang bererti dengan pengertian di sini menyebut apa yang kita telah belajar sebelum ini. Secara ringkasnya adalah tadabbur ni satu penghayatan yang penuh insaf dan meresap ke dalam jiwa. Bila kita baca satu ayat Al-Quran daripada ayat-ayat Al-Quran, kita memahami makna-makna yang secara zahir, maka meresapi ke dalam diri kita perasaan insaf, perasaan kembali kepada Allah, ataupun perasaan takut, perasaan gembira, perasaan seronok dan macam-macam lagi mengikut apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Begitu juga yang saya ceritakan kepada tuan-tuan berkenaan dengan bagaimana para Rasulullah SAW dan para sahabat mereka mentadabbur Al-Quran mendahului kita. Kita ini tuan-tuan tak tahu macam mana nak tadabbur Al-Quran, maka kita dengarkan kisah-kisah para rasul, dengarkan kisah-kisah para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang saleh, ulama-ulama yang terdahulu, bagaimana mereka mentadabbur Al-Quran. Diceritakan, saya ingatkan kembali tuan-tuan, bagaimana Rasulullah mentadabbur Al-Quran. Pada satu ketika itu Rasulullah solat dan Rasulullah mengulang Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali kerana mentadabbur kepada ayat Bismillah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali kerana asyiknya dengan makna Bismillahirrahmanirrahim yang Rasulullah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna-makna yang mendalam yang membuatkan Rasulullah rasa seronok bila sebut Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan makna-makna yang lain apabila Rasulullah melalui satu ayat tentang kaum Nabi Isa. Nabi Isa ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada kaum, kemudian ada satu kisah di dalam Al-Quran yang Allah mengisahkan bagaimana Nabi Isa ini tuan-tuan, dia nak menyelamatkan kaum dia, yang mana kaum dia ini tersesat di dalam kesesatan yang nyata. Maka disebutkan di dalam Al-Quran itu tak dapat nak selamatkan kaum dia, maka dia berserah kepada Allah, ya Allah, inilah yang aku lakukan semuanya. Maksudnya apa yang telah aku sampaikan inilah yang semampu aku boleh buat.
Maka Nabi Isa pun mengatakan, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Apa maksudnya tuan-tuan? In tu'azzibhum, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menyampaikan semuanya apa yang kau teruhkan, dan sekiranya kalau kau ingin mengazab mereka, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk, terserahlah kepada engkau ya Allah, kerana mereka itu adalah hamba-hamba engkau. Engkau telah menciptakan mereka, engkau berhak melakukan apa saja ya Allah. Fa in taghfir lahum, ini di sini tuan-tuan, nak menyelamatkan juga kaum dia. Maka dia mengatakan apa kepada Allah? Ya Allah, tetapi kalau sekiranya engkau ampunkan mereka ya Allah, fa innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nak bagi tahu apa tuan-tuan? Apabila Rasulullah membaca kisah ini, maka Rasulullah menitiskan air mata, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat basah pipi Rasulullah ni. Rasulullah ulang, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ulang sampailah ke subuh tuan-tuan. Rasulullah ulang dengan ayat yang sama disebabkan tadabbur makna yang Rasulullah hayati, insafnya Rasulullah, dan Rasulullah memikirkan tentang umatnya. Bagaimana kalau ini umat Nabi Isa, bagaimana nanti umatku ya Allah. Di dalam hati Rasulullah memikirkan kepada kita. Inilah yang disebutkan sebagai tadabbur tuan-tuan. Ini adalah satu makna ataupun satu penghayatan bila kita baca, itulah tadabbur. Adapun tafsir adalah satu disiplin ilmu yang memerlukan kepada beberapa perkara, syarat-syarat untuk seorang itu boleh menafsir Al-Quran. Kita tengok tafsir-tafsir yang ada, tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, semuanya mufassir ini dia sudah memiliki ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Di antaranya ilmu lughat, ilmu nahwu, saraf, ilmu-ilmu fiqh pun sama, termasuk ilmu usuluddin, dan semuanya ilmu-ilmu lebih kurang ada 10 fan, 10 ilmu yang wajib dipelajari dan wajib dikuasai untuk dia menafsir Al-Quran. Sekiranya salah satu itu tidak dikuasai, maka kemungkinan apa yang ditafsirkan itu boleh tersalah faham. Jadi salahlah makna yang ditafsirkan itu kemungkinannya. Kalau dia kuasai makna-makna ataupun keseluruhan ilmu-ilmu itu, maka insya-Allah yang dikeluarkan daripada kepala dia menurut kepada apa yang dipaham daripada ilmu itu adalah pemahaman yang benar, pemahaman yang disandarkan kepada Allah, kepada Rasul. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, itulah di antara perbezaan tafsir dengan tadabbur. Jadi kita ini tuan-tuan dan dirahmati Allah, duduk di antara maghrib dan isyak ini untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang kita boleh resapkan bila kita baca ayat Al-Quran itu, resapkan di dalam kehidupan kita. Makna-makna yang kita boleh keluarkan supaya kita boleh amalkan daripada makna-makna tersebut. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kemudian itu adalah syarat tentang tafsir. Adapun syarat tentang tadabbur adalah dengan memiliki akal yang sehat, hati yang bersih. Kerana apa tuan-tuan dan dirahmati Allah? Seperti mana yang saya sebutkan tadi di ayat yang Allah sebutkan apa? Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin akfaluha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kamu tidak tadabbur Al-Quran ke? Allah tanya ni, bukan Allah nak tahu pertanyaan yang Allah nak tanya ni, bukan Allah nak tahu jawapannya, akan tapi Allah menanyakan itu adalah sebagai satu pertanyaan yang dipanggil perli lah tuan-tuan. Kau ni tak nak tadabbur Al-Quran ni, macam itulah. Pertanyaan nampak macam pertanyaan, akan tapi pertanyaan itu akan terusik bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Maka Allah kata apa? Am ala qulubin akfaluha, ataupun hati kamu semua telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah salah satu sebabnya apabila seorang itu tidak mentadabbur Al-Quran adalah disebabkan kerana hatinya telah ditutup oleh Allah. Am ala qulubin akfaluha,
Adakah hati kamu, hati mereka yang tidak tadabbur Al-Quran itu telah ditutup? Disebabkan itulah kata Allah, mereka tidak tadabbur Al-Quran. Maka mudah-mudahan tuan-tuan kita mohon kepada Allah, Allah bukakan hati kita, ya Allah bukakanlah hati kami dan rahmatkanlah kami dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kepada syarahan kita berkenaan dengan surah Duha. Bagaimana tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang telah 2 bulan yang telah lepas kita telah menjalankan ataupun kita telah melalui beberapa makna-makna di dalam surah Duha. Surah Duha ini berkenaan dengan apa tuan-tuan? Tuan-tuan masih ingat lagi? Berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu kepada Rasulullah selama beberapa hari. Banyaklah riwayatnya tuan-tuan. Ada kata beberapa tahun, ada kata sampai berbulan lah. Jadi yang paling, orang kata yang paling dipegang oleh ulama, tidak begitu lama, ya, berbelas-belas hari begitu tidak turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulalah para musyrikin, orang-orang kafir Quraisy mengejek Rasulullah. Rasulullah, mana Al-Quran, mana lagi wahyu-wahyu Allah, tak ada turun ke? Hari ini apa cerita ya Rasulullah, tak ada ke wahyu yang turun? Mereka mula mengejek Rasulullah. Rasulullah tetap menunggu wahyu daripada Allah. Maka Rasulullah pun mula merasakan, manalah tahu kemungkinan Rasulullah ada terbuat salah ke, Rasulullah ada terbuat kekurangan di dalam dakwah Rasulullah, dan macam-macam lagi Rasulullah fikirkan, disebabkan wahyu yang Rasulullah dapat itu selama ni tidak turun. Mulalah tuan-tuan para orang-orang musyrikin Quraisy pun mengata kepada Rasulullah, mengejek kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dah meninggalkan Rasulullah. Tuhan kau dah tinggalkan engkau dah, sebab engkau ni begini, sebab engkau ni begitu. Maka Rasulullah pun jadi lagi terganggu dengan pemikiran-pemikiran ataupun dengan kata-kata orang-orang yang mengata kepada Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dengan surah Duha, dengan surah Ad-Duha ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata para alim ulama, apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala menahan wahyu ketika itu? Wallahu alam tuan-tuan. Ada satu pendapat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kerehatan. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rehat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa tuan-tuan? Di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Disebabkan Al-Quran ni satu perkara yang berat. Diriwayatkan kalau Rasulullah mendapat wahyu di atas unta ataupun di atas kuda, maka kuda dan unta itu terduduk disebabkan beratnya wahyu yang disebutkan dalam hadis ini tuan-tuan. Maka wahyu ni berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menerima wahyu, sampai kadang-kadang tu Rasulullah, sahabat-sahabat bila tengok Rasulullah berpeluh, tiba-tiba Rasulullah diam sekejap, ini menandakan Rasulullah telah tengah menahan wahyu yang Allah berikan kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin untuk Rasulullah rehat seketika, tidak diturunkan wahyu oleh Allah. Inilah di antara hikmah yang disebutkan oleh para alim ulama. Wallahu taala alam. Apakah sebab yang lain? Mungkin ada, wallahu taala alam lah. Ini yang disebutkan oleh para alim ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah di awal-awal surah Wad-Duha ini, bersaksi dengan waktu duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan malam apabila tiba kesunyi-sunyian. Nak beritahu kepada kita yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedetik pun, sesaat pun, walaupun wahyu tidak diturunkan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan, janganlah engkau khawatir wahai Rasulullah, Allah hanya tinggalkan kamu sekejap sahaja, seperti mana waktu duha dan waktu malam. Waktu duha pasti akan bertemu malam, malam pula pasti akan bertemu waktu duha. Begitu jugalah aku akan sentiasa menemui kamu dan akan sentiasa menjaga kamu wahai Rasulullah, dan engkau pasti akan menemui aku wahai Rasulullah. Di sini Allah SWT memujuk kepada Rasulullah, janganlah engkau khawatir wahai Rasulullah dengan apa yang mereka
ejekkan, jangan apa yang mereka katakan, kerana mereka itu tidak tahu apa yang berlaku. Kerana aku sebenarnya wahai Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala disebut dalam ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak benci pula kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrikin. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sinilah tuan-tuan dan dirahmati Allah beberapa perkara yang kita telah lalui tentang surah Duha ini. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa yang kita sebut kat sini tuan-tuan adalah Allah Subhanahu wa taala nak beritahukan bagaimana apa yang kamu lalui wahai Rasulullah di dalam dunia dakwah kamu, di dalam dunia kenabian kamu itu, dalam dakwah, dalam menyampaikan risalah, menyampaikan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kau itu adalah satu tanggungjawab yang diberikan kepada engkau untuk mendapat akhirat yang lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di akhirat itu adalah lebih baik bagi kamu, yakni kehidupan yang ada di akhirat yang Rasulullah bakal dapat lebih baik dan lebih besar lagi nikmatnya seperti mana yang ada di dunia ini. Kalau kita tengok tuan-tuan bagaimana Allah Subhanahu taala menyediakan, Allah memberikan apa yang dimahukan oleh Rasulullah di dunia ini lagi, bermacam-macam pertolongan, bermacam-macam mukjizat yang diberikan kepada Allah daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu nikmat yang besar. Nikmat yang besar dibawa pula ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan risau wahai Rasulullah, kelak kamu akan berjumpa dengan akhirat yang mana akhirat ini adalah kehidupan yang lebih baik, banyak berganda-ganda lebih daripada dunia. Ini adalah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan tuan-tuan dan dirahmati Allah, Rasulullah ini sebenarnya khawatir. Khawatir kenapa tuan-tuan? Dalam waktu tidak turunnya wahyu itu, khawatir kepada umatnya yang dahagakan wahyu, dahagakan Al-Quran, dahagakan petunjuk daripada Allah. Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang bertakwa. Jika tidak turun Al-Quran, di manakah petunjuk yang akan kita perolehi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Quran, Allah kata apa? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah, wahai nabi, wahai rasul, engkau adalah syahidan, satu saksi untukku, untuk umat kamu nanti di akhirat, menjadi saksi kepada umat kamu, syahidan mubashiran wa nazira, dan memberi berita gembira serta memberi pengajaran, berita amaran untuk umat-umat kamu, wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira, dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dan menjadi sirajan munira, lampu yang menuluh, bercerah, mempunyai cahaya yang kilau, yang mempunyai cahaya yang sangat-sangat kuat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama-nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah. Risau disebabkan wahyu yang tidak diturunkan, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan dirahmati Allah, disebutkan dekat sini ayat yang seterusnya yang kita dah baca, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini lebih menumpukan kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah ini sangat banyak. Di antaranya yang Allah Subhanahu taala berikan apa? Sebelum itu tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita tengok apa yang Allah Subhanahu taala katakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti di akhir nanti tuan-tuan saya nak sebutkan sikit berkenaan dengan satu pembacaan ni, masalah tajwid lah, ya, masalah tajwid. InsyaAllah saya akan kongsikan di akhir
di akhir perkongsian kita nanti berkaitan dengan, cuma saya nak teruskan dulu untuk tadabbur kita. Apakah yang kita boleh ambil makna daripada wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha, yang ini berpuas hati wahai Rasulullah. Saufa ni maksudnya apa tuan-tuan? Saufa ni kami akan memberi, saufa ni akan datang, maksudnya perkara itu adalah perkara yang akan datang. Dia berbeza dengan sin, sa. Dia ada dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, dia ada saufa ta'lamun ataupun saya'lamun. Saya'lamun adalah kamu akan mengetahui, yang ini dalam waktu yang terdekat. Saufa ta'lamun maksudnya kamu akan ketahui, tapi tempoh masa yang sangat panjang. Sebab itu digunakan kalau perkataan, contohnya kalau masuk kalau bawa kereta jalan, bawa kereta tidak betul, contohnya maksudnya bawa kereta dengan cara yang tidak benar, boleh membawa kepada maut dan sebagainya, disebutkan sebagai sayamut. Kamu akan mati, maksudnya kamu bila bawa kereta tak betul, kamu akan meninggal lah. Tapi kalau sebut pasal saufa ni pula, dia kena dengan ayat contohnya macam saufa yadkhulul jannah. Saufa yadkhulul jannah, kamu akan masuk ke dalam syurga. Kamu akan masuk, tetapi syurga ini dengan kita ni agak jauh sedikit, mungkin selepas daripada alam barzah, kemudian kita masuk kepada alam mahsyar dan sebagainya, baru ujung sekali baru akan kita masuk ke dalam syurga. Saufa dengan sa, itu kena beza tuan-tuan. Di sini disebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kamu wahai Muhammad, yang ini saufa, ini akan memberikan tapi waktu yang sangat panjang. Yu'tika rabbuka fatarda, maka kamu akan redha wahai Muhammad, berpuas hati dengan pemberian kami. Apa kata para alim ulama? Yang pertama adalah pemberian Allah yang tidak terputus-putus. Bila Allah sebut a'ta yu'ti dalam perkataan ataupun dalam wazan af'ala yuf'ilu, bermaksud wazan ini memberikan makna kepada perkara yang sangat besar, perkara yang tidak ada penghujungnya. Kalau a'ta maksudnya Allah memberikan satu pemberian yang sangat-sangat besar dan tidak ada putus-putusnya. Ini satu kalam ulama mengatakan inilah pemberian-pemberian. Wallahu ta'ala alam, apakah pemberian yang Allah nak berikan? Ada satu pemberian yang besar. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua adalah disebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, adalah maksudnya syafaat kepada umatnya. Syafaat kepada umatmu wahai Rasulullah, kami akan memberikan perkara yang engkau redha. Apa dia? Syafaat untuk umatmu wahai Rasulullah, sampailah engkau benar-benar redha dengan pemberian kami itu. Maka ini salah satu pendapat yang kuat juga. Saufa akan memberikan kamu, ini waktu yang sangat jauh, di padang mahsyar nanti Rasulullah diberikan satu kesempatan untuk menyelamatkan umat-umat dia daripada api neraka, daripada perkara-perkara yang memberatkan umatnya, daripada umat-umat yang lain mungkin tak dapat, tapi khas alhamdulillah tuan-tuan, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita tuan-tuan dan dirahmati Allah. Kemudian disebutkan lagi adalah maqamam mahmudah ataupun mahmudah. Yang ini kalau kita sebut dekat doa kita kan, wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adta innaka la tukhliful mi'ad, dan kamu akan dibangkitkan oleh Allah wahai Rasulullah dengan maqam mahmudah, yang terpuji. Ini satu maqam yang sangat hebat tuan-tuan dan dirahmati Allah. Di akhirat kelak itulah maqam yang paling tinggi, yang hanya diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah Rasulullah redha dan berpuas hati dengan pemberian itu. Ini pendapat yang lain. Seterusnya pendapat yang mengatakan yu'tika rabbuka fatarda, pemberian itu adalah telaga Kausar. Inna a'tainakal kautsar, kami akan memberikan kepada kamu wahai Rasulullah telaga Kausar. Haud, disebutkan haud, telaga. Maka tuan-tuan dan dirahmati Allah, di dalam satu hadis Rasulullah kata apa? Dan aku akan menunggu kamu. Di dalam hadis ini tak silap saya bersama dengan Sayyidina Anas.
Sayyidina Anas mengatakan, ya Rasulullah, bagaimanakah aku ingin mencari kamu wahai Rasulullah. Di akhirat nanti kan banyak manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh bayang tak bagaimana Allah SWT mengumpulkan? Pertama kali tuan-tuan, selepas daripada hari kiamat hancurnya segala-galanya, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum, kata Allah, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada itu, tidak ada yang menyahut tuan-tuan. Pada waktu itu hanya Allah saja yang kekal, dan Allah lah kekal selama-lamanya. Lillahil wahidil qahar. Allah menyebut dan menyahut sendiri jawapan dan soalan daripada dirinya sendiri. Kemudian Allah menciptakan balik makhluk-makhluk itu untuk dihisap. Maka Allah ciptakan itu daripada Nabi Adam sampailah umat yang terakhir yang meninggal, yang mati. Pada waktu itu tuan-tuan ramai. Sayyidina Anas ni pun memikirkan, macam mana ya Rasulullah, kan ramai tu daripada Nabi Adam tu sampai akhir zaman tu kan ramai tu ya Rasulullah, macam mana aku nak mencari engkau? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku akan menunggu kamu di tempat-tempat yang tertentu. Rasulullah menyebutkan, aku menunggu kamu di tempat ni mizan, aku menunggu kamu di sirat, aku menunggu kamu di haud. Di salah satu haud ini adalah tempat tunggunya Nabi SAW. Maka para umat Nabi SAW ni, orang yang mengikuti jalan Nabi, akan bertemu dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dijadikan orang yang tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, adalah sahabat-sahabat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penguat kepada Rasulullah, sebagai penyampai dakwah yang lain. Sebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sahabat-sahabat yang hebat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di antara yang terkenal, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bin Abbas, Sayyidina Hamzah, Khalid Al-Walid, dan ramai lagi tuan-tuan dan dirahmati Allah. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang sentiasa bersama dengan Rasulullah. Para Ansar, para Muhajirin, orang-orang ahli Suffah, orang-orang yang berada bersama dengan Rasulullah di waktu-waktu Rasulullah perang, di waktu-waktu Rasulullah sakit, di waktu Rasulullah berhijrah, semuanya adalah kurnia Allah Subhanahu wa taala dan pemberian Allah, sehingga Rasulullah benar-benar redha dengan pemberian itu. Inilah yang disebutkan dalam salah satu pendapat. Dan pendapat yang terakhir yang saya dapat adalah tentang ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika duduk dengan sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku rindu kepada ikhwan, saudaraku. Sahabat menanyakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara kamu? Alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanyakan kepada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la bal antum ashabi, bahkan kamu semua sahabat-sahabatku. Faman ikhwanuka ya Rasulullah, siapakah saudara yang kamu maksudkan ini? Maka Rasulullah pun mengatakan apa? Mereka adalah orang-orang, kaum-kaum, umat-umat yang datang selepas daripada kewafatan aku dan tidak pernah melihat aku, akan tapi mereka beriman kepada aku. Maka aku cinta dan rindu kepada mereka untuk berjumpa dengan mereka. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kami akan memberikan satu pemberian, yakni ikhwan, umat yang sangat ramai, umat yang sangat mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sehinggalah kamu wahai Rasulullah redha kepada pemberian yang kami berikan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita terus kepada ayat dan seterusnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Inilah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan penguat lagi, nak menenangkan hati Rasulullah yang Allah tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah kamu mendapati ketika kamu yatim, anak yatim, tidak ada bapa, tidak ada mak, maka fa'awa, kami memberikan perlindungan, kami mendatangkan daripada Atuk Abdul Muttalib yang membela kepada Rasulullah, datang pula Abi Talib, pakciknya, datang pula saudara-saudara, datang pula isteri yang sangat baik. Masya Allah, inilah
pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah tidak akan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiar begitu tanpa didorong, tanpa dibantu, tanpa dilindungi. Kata Allah. Kemudian Allah kata apa lagi? Wa wajadaka dhalan fahada. Ketika mana kamu dhal, yang ini mencari jalan-jalan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, membukakan jalan yang luas untuk kamu wahai Rasulullah. Ketika kamu buntu kepada satu masalah, tidak ada tak tahu macam mana nak menyelesaikan satu masalah itu, maka Allah memberikan satu penyelesaian untuk kamu, maka kamu dapat menyelesaikannya dengan mudah. Adakah itu tidak menandakan kami ini tidak pernah meninggalkan kamu wahai Rasulullah? Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, satu faedah untuk tuan-tuan yang hadir pada hari ini daripada Kiai Maksum Ahmad Lasem, seorang kiai yang sangat hebatlah di tanah Jawa, di Indonesia, yang mana memberikan faedah barang siapa yang ketika kehilangan barang ataupun ada satu benda yang perlukan kepada pembaikan, contohnya benda yang dia nakkan benda itu pulih semula ataupun baik semula setelah perkara itu rosak, maka bacalah wa wajadaka dhalan fahada, satu ayat daripada surah Ad-Duha ini. Tuan-tuan amalkanlah kalau boleh. Kalau tuan-tuan nak amalkan, boleh 8 kali bacalah ketika mana barang hilang ke. Saya dah pernah mencubai sendiri, beberapa kali dah saya mencubai, dan alhamdulillah semuanya saya dapat balik. Barang-barang yang hilang kat dalam rumah, contohnya rumah kita bukanlah besar sangat tuan-tuan. Bila baca ayat tu, handphone entah ke mana, kadang-kadang tersilent handphone, saya baca aja, handphone tersilent tuan-tuan, nak cari tak boleh. Saya baca ayat ni, alhamdulillah jumpa. Isteri saya tu berapa kali dah hilang korongsang lah, hilang macam-macam tuan-tuan. Orang perempuan ni lagi banyak benda ni hilang aja. Jadi boleh tuan-tuan amalkan wa wajadaka dhalan fahada. Ataupun para alim ulama menceritakan, antaranya Sayyidina Sayyid Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Maliki, mufti Mekah, menceritakan dalam kitabnya Abwaabul Faraj, diriwayatkan daripada Sayyid Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata apa? Kana as-salafun as-salih, ketika mana hilangnya satu benda, mereka kerap membaca surah Ad-Duha. Oleh sebab itu surah Ad-Duha ini salah satu faedahnya boleh mengembalikan barang yang hilang ataupun barang yang tidak dijumpai. Wallahu taala alam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala meneruskan wa wajadaka ailan fa aghna. Kemudian engkau mendapati diri engkau dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak ada harta, dalam keadaan miskin ilmu, dalam keadaan miskin segala-galanya, maka kami akan berikan kepada kamu kekayaan, kami berikan kepada kamu segala yang kamu perlukan daripada seorang basyariyatil basyariyati insan, satu keperluan seorang manusia ataupun seorang insan, maka Allah Subhanahu wa taala penuhkan segala-galanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang kamil, insan yang kamil, tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah. Siapa lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah? Satu manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu daripada dia lahir tuan-tuan sampailah dia meninggal, semuanya adalah tanda kepada Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu inilah manusia yang paling beruntung dan paling baik. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar kepadanya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan adab. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi adab bagaimana untuk memperlakukan kepada orang-orang anak-anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang-orang yang bertanya meminta kepada kamu keperluan-keperluan mereka, jangan kamu herdik dan tengking. Kemudian Allah kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka tuan-tuan yang terakhir sekali, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Nikmat mana lagi yang kamu akan dustakan? Inilah ya Allah ulang dalam surah Ar-Rahman. Nak bagi tahu nikmat ini ramai orang tidak mensyukuri. Wa qalilum ma yashkurun wa qalil
Maqalilum min ibadiyas syakur, kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit sangat orang-orang yang bersyukur. Allah maja'alna minal qalil. Saya teringat bila sebut pasal nikmat ini, teringat satu kisah Nabi Daud alaihi salam. Dia nak bersyukur kepada Allah dan bertanya kepada Allah, ya Allah, ilahi kaifa ashkuruka kaifa ashkuruka ya Allah, ya Allah, bagaimanakah aku ingin bersyukur kepada kamu? Maka Allah menanyakan kepada Nabi Daud, kenapakah wahai Nabi Daud engkau bertanyakan perkara ini? Kerana ya Allah, setiap kali aku bersyukur kepada engkau, aku mendapati ada perkara-perkara lain yang baru yang patut aku syukuri. Kemudian aku bersyukur kepada perkara itu, timbul pula perkara yang lain. Dan apabila aku bersyukur kepada perkara yang aku syukur itu, adalah satu pula perkara yang aku perlu syukuri. Tuan-tuan faham tak ni maksud saya? Maksudnya, dia contohnya lah, dia mensyukuri nikmat mata. Kemudian, ya Allah, aku bersyukur kepada engkau kerana engkau memberikan aku mata supaya aku dapat melihat. Dengan mata ini, nikmat yang paling besar antaranya nikmat mata. Kemudian, syukur kita kepada nikmat mata ini adalah juga satu kesyukuran yang kita perlu syukurkan. Ada orang mungkin ada nikmat mata tapi tidak datang nikmat ataupun tidak datang rasa nak bersyukur. Itu perlu pula kepada insaf dan kepada satu penghayatan balik bagaimana pula seorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersyukur. Maka Nabi Daud kata, sampai bila ya Allah, aku tidak akan habis untuk bersyukur, tak mampu aku nak bersyukur. Ada je nikmat-nikmat yang baru aku perlu syukur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, iza alimta dzalik fa'alam annaka minasyakirin. Kalaulah sekiranya engkau tahu perkara tersebut, maka engkau tak ketahuilah bahawa engkau adalah daripada hamba-hamba yang bersyukur. Maka kata para ulama, asyukuru huwa ma'rifatul ajzi anis syukri. Syukur yang paling tinggi sekali adalah mensyukuri kerana kita menjadi orang yang syukur. Kita syukur kerana kita menjadi orang yang syukur. Itulah nikmat yang paling syukur sekali, tuan-tuan. Nikmat yang paling tinggi dalam nikmat syukur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit sebelum kita menutupi apa kita punya perkongsian, saya nak kongsikan sikit tentang pembacaan dalam surah Ad-Duha ini. Ada banyak huruf-huruf yang dipanggil dengan huruf isti'la. Ini kita masuk sikit dalam bab tajwid dan tuan-tuan ya. Sedikit orang kata apa, sama-sama kita memperbaiki dalam pembacaan kita dengan Al-Quran. Huruf isti'la ni sangat penting disebabkan huruf isti'la ni adalah huruf yang tebal berbanding dengan huruf yang lain, dipanggil dengan huruf istifal ya. Dia ada dua, tuan-tuan, huruf isti'la, ini huruf tebal, dan huruf istifal. Huruf isti'la ni sikit je, dia ada 7. Disebutkan khusidagatin qiz. Kha, dia ada 7 huruf. Kha, sad, dad, gha, ta, qa, za. Ingat tuan-tuan, kha, sa, da, gha, ta, qa, za. Jadi sama-sama kita memperbaiki. Ada di antara kita yang baca kadang-kadang tu huruf-huruf isti'la ni dia istifalkan. Maksudnya dia tidak menebalkan tempat yang sepatutnya dia tebal. Contohnya kita baca dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Si itu, tuan-tuan, si itu adalah sad. Huruf sad ni adalah huruf isti'la. Ada 4 huruf isti'la. Huruf isti'la tadi ada 7, dan 4 daripadanya kita kena tebal. Sama ada dia baris bawah ke, dia baris depan ke, dia baris atas ke. Apa huruf 4 tu? Sad, dad, ta dengan za. Jadi 4 huruf ini, tuan-tuan, depan macam tu tebalnya. Huruf bila dia baris bawah tebal dia sama, bila dia baris atas tebal dia sama. Janganlah kita baca sira. Jadi dia sin dia pula, dia jadi istifal. Bila si ni, isti'la ni maksudnya apa, tuan-tuan? Pangkal lidah dia naik sedikit, dia meninggi. Maka kita sebut sira. Cuba, tuan-tuan, sira. Jangan kita muncung ya. Hati-hati, ada orang yang dibaca apa? Sui, nampak? Sui itu salah. Kerana apa? Kita menebal ni tidak ada kena-mengena dengan bibir pun. Dia ada kena-mengena dengan lidah sahaja. Bila su baru kita muncungkan mulut.
Tapi bila kita baca si atau sa, maka jangan kita muncungkan mulut, kerana tidak ada apa-apa kaitan pun dengan bibir. Boleh faham tuan-tuan ya? Begitu juga dengan zi, sad, da, ta, za, ti, siratal ladzina an'amta alaihim. Gha tu huruf isti'la. Jangan kita baca gha. Lidah tu kita naikkan sedikit, dia ada tebal dia. Nak kena cari tebal dia tuan-tuan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Nampak? Dia ada tebal dia, jangan maghdu. Nampak? Bi alaihim waladdah. Itu tebal dia tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, 4 huruf ni yang paling tebal sekali, dan kata para ulama yang paling tebal di antara 4 ni adalah huruf ta. Huruf ta. Ta ni paling tebal lah. Jadi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah tu, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nih, ihdinas sirata, ihdinas sirata, coba sirata. Nampak ya? Si, sa, su, sama je tebal dia. Ti, ta, tu. Boleh nampak tuan-tuan ya? Huruf isti'la ini saya kongsilah kepada tuan-tuan, sama-sama kita perbaiki. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Sekadar itu saja perkongsian saya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini dapat kita amal dan kita sampai cuma kita terapkan ke dalam diri kita. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah memberkati kita pada hari ini dan memberkati kita di majlis yang mulia ini. Allahumma arhamna kama rahimta ibadikas salihin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekadar itu saja tuan-tuan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.